Jadi kalau kamu nak jadi malim, kamu kena pastikan kamu tahu ilmu pelayaran. Kalau tidak, hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang pertama tingkatan 4, warisan negara bangsa. Dan fokus untuk video kali ini, kita masih lagi pada subtopik 1.3, keunggulan sistem pentadbiran dan juga undang-undang. Siapa yang belum tengok video bahagian yang sebelum ini, kita dah belajar tentang sistem pentadbiran dalam Kesultanan Melayu Melaka. Jadi untuk video kali ini, kita akan fokuskan pula kepada sistem undang-undang yang ada di Kesultanan Melayu Melaka. Okey, siapa yang boleh check out video saya di bahagian yang sebelum-sebelum ini. Alright, jadi ini adalah video bahagian yang seterusnya. Okey, kita nak fokuskan pula kepada undang-undang yang ada di Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, Kesultanan Melayu Melaka ini menggunakan undang-undang apa sebenarnya? Okey, ada dua jenis undang-undang. Yang pertama, kita ada Hukum Kanun Melaka yang mengandungi 44 fasal. 44 fasal maksudnya ada 44 perkara. Okey? Dan ianya meliputi macam-macam undang-undang darat yang ada di Kesultanan Melayu Melaka. Ingat, undang-undang darat. Okey, nanti kita akan fokuskan dengan lebih mendalam lagi tentang apa je jenis-jenis fasal atau undang-undang yang ada dalam Hukum Kanun Melaka ini. Dan yang kedua, kita ada apa? Kita ada Undang-Undang Laut Melaka. Okey? Yang mana ianya diwujudkan pada zaman Sultan Mahmud Shah. Alright, dia diusahakan oleh beberapa nakhoda. Contohnya nakhoda Jenal, nakhoda Diri dan juga nakhoda Sahar. Nakhoda ni apa? Nakhoda adalah kapten kapal. Bila kita bercakap tentang Undang-Undang Laut Melaka, dia ada kaitan dengan perlautan. Dia ada kaitan dengan perkapalan, pelabuhan dan sebagainya. Jadi, signifikannya nakhoda ini dia sangat-sangat penting dalam Undang-Undang Laut Melaka. Kita akan tengok nanti. Alright. Jadi first kali kita akan tengok tentang apa je fasal ataupun bahagian yang ada dalam Hukum Kanun Melaka. Ada 4 elemen penting dalam Hukum Kanun Melaka yang dipecahkan kepada 44 fasal. Yang pertama, bahagian yang pertama kita ada berkaitan dengan jenayah. Jadi maksudnya dalam undang-undang di Kesultanan Melayu Melaka, kalau kamu melakukan jenayah, kamu akan kena hukuman. Alright, jenayah akan menggugat ketenteraman awam. Contohnya, dalam Hukum Kanun Melaka ada 2 fasal tentang jenayah dimention ataupun yang dinyatakan. Yang pertama adalah fasal 5.1, perkara 5.1 di mana sesiapa rakyat yang membunuh tanpa kebenaran raja atau tanpa pengetahuan raja, mereka akan dijatuhkan hukuman bunuh. Maksudnya kalau kamu membunuh, kamu akan dihukum bunuh. Itu fasal 5.1. Fasal yang keempat adalah kalau kamu rakyat mengingkar arahan raja, memalsukan arahan raja, apa-apa saja yang menyebabkan raja atau sultan itu murka ataupun marah, kamu akan dihukum bunuh juga. Maksudnya kamu kena taat kepada raja pada waktu itu. Jadi ini adalah berkaitan dengan jenayah. Jadi ingkar arahan raja adalah satu perbuatan jenayah pada waktu dahulu. Bahagian yang kedua adalah berkaitan dengan peranan sultan dan pembesar yang kita belajar dalam video sebelum ini tentang bendahara, temenggung, penghulu bendahari, laksmana dan sebagainya. Semuanya ada tertulis dalam Hukum Kanun Melaka yang mana setiap pembesar mempunyai peranan yang berbeza dalam pentadbiran. Contoh, fasal yang paling awal sekali dia terangkan tentang peranan sultan dan peranan pembesar. Temenggung buat apa? Bendahara buat apa? Penghulu bendahari buat apa? Laksmana buat apa? Ada tertulis dalam Hukum Kanun Melaka. Fasal yang pertama. Bahagian yang ketiga adalah berkaitan dengan keluarga dan juga perkahwinan. Tujuan undang-undang ini diwujudkan untuk mewujudkan keharmonian dalam kekeluargaan atau dalam keluarga, dalam masyarakat lah di Kesultanan Melayu Melaka. Contohnya, dalam fasal 26 menyatakan kalau kamu nak bernikah atau berkahwin, kamu memerlukan 4 orang saksi. Kalau tak ada 4, cukup 2. 2 hingga 4 saksi. Dan siapa saja yang boleh jadi saksi? Yang boleh jadi saksi hanyalah lelaki. 2 golongan yang tidak dibenarkan untuk menjadi saksi adalah golongan wanita atau perempuan dan juga golongan hamba. Ini dah termaktub atau tertulis dalam Hukum Kanun Melaka.
Dan yang terakhir, bahagian yang terakhir adalah berkaitan dengan ekonomi. Ianya bertujuan untuk menguruskan perdagangan dan urus niaga agar tidak berlaku sebarang kesalahan. Contohnya, dalam hukum kanun Melaka ada menerangkan tentang amalan riba dalam fasal yang ke-30. Apa itu amalan riba? Amalan riba adalah amalan pertambahan wang dalam duit, pertambahan wang dalam pinjaman. Contoh kata bunga, interest. Kita pinjam RM10, lambat bayar, lepas tu kena bayar RM15. Itu kita panggil interest atau riba. Dan ini sangat dilarang dalam hukum kanun Melaka. Dan ianya mengikut undang-undang Islam. Sebab pengaruh agama Islam sangat-sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi amalan riba ini bila tidak dibenarkan dalam agama Islam, ia turut tidak dibenarkan di dalam Kesultanan Melayu Melaka dan dah termaktub dalam hukum kanun Melaka. Dan undang-undang yang seterusnya, kita ada Undang-Undang Laut Melaka. Ada 4 juga perkara yang penting yang diterangkan dalam Undang-Undang Laut Melaka. Yang pertama adalah peranan nahkoda. Ingat, saya beritahu siapa itu nahkoda? Nahkoda adalah kapten kapal. Di mana nahkoda ini dianggap sebagai raja di lautan. Maksudnya setiap kapal-kapal yang berlabuh di Pelabuhan Melaka akan ada kapten kapal. Jadi dalam Undang-Undang Laut Melaka ada menatakan bagaimanakah undang-undang yang ada dalam perkapalan. Yang mana nahkoda itu dianggap sebagai raja di lautan ataupun raja di atas kapal. Jadi semua orang yang ada di dalam kapal itu mesti patuh cakap nahkoda. Okey. Contoh fasal 13.1 ada menyatakan bahawa nahkoda diberikan keutamaan untuk berniaga selama 14 hari jika turun di Pelabuhan Melaka. Jadi mana-mana kapal daripada mana-mana orang kata negara, mereka berlabuh ke Melaka. Alright, jadi penumpang-penumpang yang ada dalam kapal tersebut, mereka tak boleh turun dahulu. Mereka kena tinggal di dalam kapal itu selama 4 hari. Dan siapa je yang boleh turun dahulu? Nahkoda saja boleh turun selama 4 hari dahulu untuk memberikan keutamaan kepada nahkoda ini untuk dia berdagang. Sebab nahkoda ni pun dia ada barang-barang untuk dijual. Jadi untuk berikan keistimewaan kepada nahkoda ini sebagai pemilik kapal, sebagai kapten kapal, dia dibenarkan untuk berniaga selepas 4 hari. Selepas 4 hari barulah penumpang-penumpang lain boleh turun untuk berniaga. Okey. Dan fasal 13.3 pula ada menyatakan jika nahkoda, walaupun nahkoda ini merupakan kapten kapal, tapi jika nahkoda ini mempurai orang kata apa kita panggil tu selarai ataupun tempat yang ingin dia pergi, dekat situlah nahkoda ini perlu buat mesyuarat. Contoh kalau destinasi awalnya dia pergi ke China, tiba-tiba dia kata nak ubahlah, kita ubah pergi ke India. Jadi nahkoda tak boleh ubah macam tu saja, dia kena berbincang dengan anak-anak kapal dia, kena mesyuarat dahulu. Sebab kalau dia tak bagi nanti macam mana? Sebab anak-anak kapal yang akan menggerakkan kapal tersebut. Jadi kena buat meeting dan mesyuarat untuk bagi tahu, okey, kita akan ubah arah ke sini dan sebagainya. Jadi nahkoda kena buat meeting. Everything keputusan yang nahkoda nak buat, dia kena berbincang dengan anak-anak kapal dahulu untuk mengelakkan sebarang keburukan ataupun untuk menjaga keselamatan kapal tersebut ketika berlayar. Dan elemen yang kedua adalah berkaitan dengan pelayaran. Dia menjelaskan tentang peranan-peranan jurumudi, malim dan jurubatu. Okey, yang mana mereka-mereka ini adalah orang kata jawatan-jawatan ataupun mereka-mereka anak-anak kapal yang mempunyai tugas-tugas yang berbeza untuk menggerakkan sesebuah kapal tersebut. Contohnya dalam fasa 9, seorang malim harus arif dalam ilmu pelayaran. Jadi malim ini siapa? Malim ini kita panggil sebagai bijak pandai di dalam sesebuah kapal. Dari malim ini dia memerlukan satu ilmu pelayaran. Ilmu pelayaran ni adalah ilmu perlautan. So macam mana kita nak ada ilmu pelautan ini? Contohnya, alright, seorang malim dia kena ada ilmu. Alright, bagaimana dia kena ada ilmu untuk menentukan pada waktu bilakah sesuai untuk berlayar. Alright, contoh dia kena pandai baca arah matahari, pandai baca arah angin, pandai membaca cuaca, pandai membaca bulan, sebab dia tahu alright, waktu bila yang paling sesuai untuk kita berlayar. Sebab apa? Sebab kalau malim ni buat orang kata salah percaturan, dia kata okey, dia bagi nasihat kepada nahkoda kita boleh berlayar sekarang. Lepas tu tiba-tiba nahkoda berlayar, tiba-tiba tak sampai 2-3 hari dah tengah-tengah laut tu tiba berlaku ribut taufan. Kan ia telah orang kata menggugat keamanan dan keselamatan kapal tersebut. Jadi seseorang malim ini perlu arif dalam ilmu pelayaran. Jadi kalau kamu nak jadi malim, kamu kena pastikan kamu tahu ilmu pelayaran. Kalau tidak,
Kalau tidak, apa yang akan berlaku? Malim tersebut akan dihukum mati. Nampak tak kat situ? Jadi kalau kamu jadi malim, kamu kena betul-betul orang kata fokus, kena ada ilmu, senang kata. Kalau kamu tak ada ilmu, jangan jadi malim. Senang kata macam tu. Alright? Jadi yang seterusnya adalah berkaitan dengan jenayah. Kalau kamu buat jenayah di atas kapal pun, kamu akan dikenakan hukuman juga. Contoh, pasal yang kelima, seseorang yang berkelakuan jahat dan membunuh di atas kapal, maka dia akan dihukum mati. Contoh kalau hukuman mati dalam kapal, contoh buat macam mana? Hukuman mati dekat kapal adalah terjun dalam laut lah. Sebab kalau contoh dah atas kapal, takkan kita nak bunuh, kan kita suruh minta dia terjun dalam laut. Lebih kurang macam tu lah. Kalau nak tengok cerita-cerita launon kan, cerita pirate kan, lebih kurang macam tu. Okey. Dan yang terakhir adalah bahagian bidang percukaian, yang mana dalam pasal 6.3 menyatakan nakoda yang menentukan jumlah cukai yang dikenakan terhadap penumpang, iaitu 1/10 hasil penumpang. Alright, yang mana nakoda ini dia adalah pemilik kapal. Alright. Jadi nakoda ini akan menerima banyak penumpang-penumpang yang nak menaiki kapalnya dan pergi ke sesuatu destinasi. Jadi penumpang-penumpang ini naik ke kapal nakoda bukan percuma, kena bayar. Kena bayarlah sewa. Macam kamu pergi mana-mana kan, bayar tiket kapal, bayar tiket kapal terbang, tiket flight kan, kena beli kan tiket. Bayangkan orang kata cukai ni umpama macam kamu bayar tiket kapal tersebut. Dia kena bayarlah. Jadi 1/10 daripada hasil penumpang tersebut. Sebab penumpang-penumpang yang datang adalah selalunya pedagang-pedagang yang membawa barang-barang hasil dagangan mereka. Jadi kalau contoh, saya adalah pedagang minyak, saya bawa 100 tong minyak contohnya. Saya nak naik, saya daripada China, saya daripada Arab nak pergi ke Melaka. Jadi saya nak tumpang nakoda ni, bayangkan saya nak tumpang kamu punya kapal. Jadi saya tumpang kamu punya kapal, saya kena bayar orang kata cukai tersebut 1/10 daripada hasil. Contoh kalau saya bawa 100 tong minyak, maksud kalau 1/10 daripada 100 tong minyak, berapa dia punya tu? Simple matematik, pecahan. 1/10 kali dengan 100, maksudnya saya kena berikan kepada nakoda kapal tersebut adalah sebanyak 10 tong minyak sebagai cukai ataupun tambang kamu naik ke kapal tersebut. Nampak tak dekat situ? Itu dalam pasal 6.3, dan ini adalah antara undang-undang yang ada dalam Undang-Undang Laut Melaka. Alright, dan apakah jawatan-jawatan yang ada dalam Kesultanan Melayu dalam kapal? Alright, kita ada nakoda, ketua kapal yang dianggap raja di dalam kapal. Kita ada jurumudi, pegawai yang menentukan arah yang dianggap bendahara di dalam kapal. Kita ada jurubatu, pegawai yang mengukur kedalaman laut dan dianggap sebagai temenggung di dalam kapal. Kita ada tukang kanan, tukang kiri, tukang agung menjadi sida-sida di dalam kapal. Kita ada jurubatu kanan, jurubatu kiri, gantung layar dan senawi, pegawai-pegawai khas dalam kapal yang tertanggung terus kepada nakoda. Alright, dan yang terakhir, yang paling rendah sekali, kita ada awak-awak. Awak-awak ni adalah anak kapal yang bertanggungjawab kepada tukang-tukang ni lah. Kamu tak perlu tahu semua ni macam mana. Kamu tak perlu tahu, orang kata secara kasar sahaja. Yang paling penting, nakoda ini yang paling penting. Jurumudi adalah yang bawa steering kapal tu. Itu kita bagi jurumudi. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita bagi quartermaster. Kita belajar macam mana nak bawa kapal quartermaster kita panggil. Itu jurumudi. Okey, boleh dekat sini. Jadi itu adalah sedikit tentang undang-undang yang ada dalam Kesultanan Melayu Melaka. Kita ada Hukum Kanun Melaka dan kita ada Undang-Undang Laut Melaka. Alright. So, kalau ada apa-apa soalan yang kamu nak tanya, kamu boleh turunkan di ruangan komen. Jadi ini adalah video yang bahagian seterusnya. Kita ada satu lagi bahagian yang terakhir yang kita akan belajar dalam bahagian yang seterusnya. Siapa inginkan bahagian terakhir, boleh komen di bahagian bawah. Kamu bercakap kamu nak bahagian yang seterusnya. Alright. Jangan lupa untuk follow juga social media saya lain seperti TikTok dan juga Instagram. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Itu paling penting. Subscribe dulu channel saya dan tekan notification bell. Supaya setiap kali saya post video baru, kamu akan dapat tahu, oh Cikgu Sir Histrozi ada post video baru. Tekan dekat loceng tu kan, all notification. Supaya everything yang saya post dekat channel saya, kamu dapat tahu. Alright. Jadi, sampai di situ saja video saya pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. Ingat, kita ada bahagian yang terakhir. Kita nak belajar tentang peranan rakyat dan juga peranan raja. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Let Histrozi teach you history. Okay, bye.